Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma akrim hadhihi ummatan Muhammadiyah bijamili awa'idika fid daraini ikraman liman ja'altaha min ummati sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma afi an ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hafiz ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan 'amatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam maghfiratan 'ammah ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam farjan ajilan ya rabbal alamin. Ya rabbi kulli syai' bi qadratika ala kulli syai'. Ighfir lana kulli syai' wa la tas'alna an kulli syai'. Wala tuhasibna fi kulli syai' wa'tina kulli syai'. Yang dihormati Tuan Imam serta ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya ahli jemaah muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dulu marilah kita sama-sama meningkatkan rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana telah diberikan nikmat kesihatan, nikmat kelapangan dan kesenangan sehingga kita dapat berjumpa, kita dapat bertemu dalam masjid dengan satu tujuan untuk kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Saya pun nak menuntut ilmu, tuan-tuan, puan-puan pun nak menuntut ilmu. Saya nak menuntut ilmu dengan membaca kitab, baca buku, mentelaah dengan tuan-tuan dan puan-puan, dan tuan-tuan dan puan-puan duduk mendengar apa yang akan saya sampaikan melalui kitab yang akan saya bacakan malam ini. Ialah kitab Nasaihul Ibad di Imam Nawawi. Kitab nasihat-nasihat agama. Tajuk dia kitab nasihat agama kepada calon penghuni syurga insya-Allah. Jadi kita ni insya-Allah kita amat mengharapkan dengan kita Allah Taala beri kurniakan nikmat Islam kepada kita, kemudian disematkan pula dalam jiwa kita nikmat iman. Jadi lengkaplah di situ. Lengkap, kita ada iman, ada Islam dan ada iman. Kemudian dilengkapkan juga kita ada ketakwaan. Kemudian diberikan juga kepada kita kesedaran. Alhamdulillah. Berapa ramai orang Islam, berapa ramai orang yang mengaku Islam, yang telah jadi Islam, ataupun orang yang masuk Islam, asalnya bukan Islam, tidak dikurniakan nikmat iman. Sebab iman dan Islam ni
Dia boleh kadang-kadang dia boleh tak duduk bersama. Kan? Kadang-kadang orang yang Islam dia tak beriman, sebab iman tu dia datang selepas Islam. Kan? Kita Islam, kemudian kita beriman. Dan tak ramai pula orang yang Islam yang beriman. Jadi alhamdulillah, Allah Taala kurniakan kepada kita Islam dan iman. Jadi iman kita iman yang Allah Taala kurniakan, kena ada bersama kita. Orang Islam ni dia mesti beriman. Kalau Islam saja tak beriman, maka dia tak sempurna. Tak sempurna. Jadi kita nak jadi hamba yang Allah redha ni, yang diredai oleh Allah Subhanahu Taala, kita akan jadi orang yang Islam yang beriman. Kalau tak beriman, jadi kita jadilah orang seperti orang-orang awam yang sentiasa dalam melakukan maksiat. Yang tidak duduk dalam diri dia tu, tidak memikirkan tentang nak jadi hamba yang sempurna. Hanya nak jadi hamba yang dapat hidup di dunia sahaja. Cukuplah aku sebagai orang Islam, bila musim ada hari Jumaat, aku sembahyang Jumaat. Kan? Bila aku panggil orang makan nuri, orang buat tahlil, orang mai buat tahlil rumah aku. Sebab apa? Aku orang Islam. Cukup sekat sekadar tu. Ada juga orang macam tu. Betul tak? Kan? Ada orang macam tu. Dan kita alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu Taala. Kalau kita dapat perkara yang lebih daripada tu, kita dapat menghayati Islam, kita dapat meletakkan iman dalam diri kita. Maksudnya setiap perkara, setiap perbuatan kita akan melihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak lihat kepada benda-benda yang lain. Itu di antara tanda-tanda iman kita ada. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi malam ni insya-Allah kita duduk sini ni kita nak jadi orang beriman. Jadi nak jadi orang beriman ni kita kena ada ilmu juga. Kena ada ilmu juga. Islam ni bila kita jadi orang beriman kena ada ilmu. Supaya apa? Supaya kita dapat beramal. Nak jadi orang Islam ni dia kena ada ilmu untuk beramal. Ada yang orang beramal tak ada ilmu. Kan? Jadi kita kena ada ilmu. Bahawa ilmu kita tu akan diterima. Sesiapa yang ada beramal tanpa ilmu, maka ilmu dia akan ditolak. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Sesiapa yang beramal tanpa ilmu, amaluhu mardudatun la tuqbalu. Ilmu itu akan ditolak, tidak akan diterima. Sebab apa? Sebab ilmu tu buat tanpa ilmu, tanpa dia mengetahui, hanya sebagai ikutan. Jadi alhamdulillah malam ini kita mai sini. Mai belajar ni kita duduk sini. Tergolong daripada orang-orang yang Allah Taala beri hidayah kepada kita, beri inayah kepada kita dan juga beri taufik kepada kita. Sampai kita dapat berada dalam majlis ilmu. Tuan dan puan-puan, alhamdulillah kita dapat hidayah dan dapat taufik. Dapat hidayah, dapat taufik macam kita tadi. Dapat hidayah, dapat taufik. Hidayah ni Allah ni bagi petunjuk kepada kita. Kita nampak kelebihan duduk dalam orang Islam. Kelebihan sebagai orang yang mukmin. Tapi kadang-kadang kita ada nampak tu kadang nak mai tak ada peluang. Maksudnya tak ada taufik. Tidak ada taufik, tidak ada restu. Allah Taala tak bagi keizinan kepada kita. Jadi kita dapat taufik ini maksudnya dapat dipermudahkan urusan kita, disenangkan kerja buat kita sehingga kita dapat mai. Ada juga orang yang dia duk rasa lambat, aku nak mai kuliah. Duk nak mai kuliah disebut dekat bibiang. Aku duk nak pergi masjid ni, nak pergi masjid. Tapi tak dapat mai. Hanya dapat sebut nak mai. Tapi tak dapat mai. Ini sungguhlah aku nak pergi Mekah. Kan? Dapat hidayah di Mekah. Tapi tak dapat taufik, tak dapat kemudahan, tak dapat kelapangan yang Allah tak bagi. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala. Kan? Dapat taufik dan hidayah. Sebab kita dah dengar kata wabillahi taufiq wal hidayah tu. Kan? Kita minta hidayah dan taufik kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi alhamdulillah. Di malam ni insya-Allah kita akan baca buku ini dalam masa lebih kurang setengah jam ataupun 40 minit yang ada yang berbaki ni, insya-Allah kita akan cuba tengok dalam buku kitab kita ni
nasihat-nasihat agama kepada calon-calon penghuni syurga. InsyaAllah. Kita doa macam tu. Kita akan malam ni baca satu daripada asar. Satu kata-kata daripada Imam Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib tentang ilmu. Apa Imam Ali bin Abi Talib kata? Diriwayatkan daripada sahabat Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, "Man kana fi talabil ilmi kanatil jannah fi talabihi. Wa man kana fi talabil ma'siyah kana an-nari fi talabihi." Ini antara ilmu dan juga maksiat. Dia kata apa? Dia kata, barang siapa yang menuntut ilmu, maka syurgalah yang dicari. Siapa yang tuntut ilmu, maksud dia mencari syurga. Kan? Dan barang siapa yang mencari maksiat, maka nerakalah yang dicarinya. Jadi apa maksud dia? Pengarang kitab kata, maksud di sini ialah barang siapa yang sibuk menyebutkan diri menuntut ilmu yang bermanfaat, iaitu pengetahuan-pengetahuan yang mesti diketahui oleh seorang mukallaf, maka pada hakikatnya dia telah mencari syurga dan redha Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cari ilmu yang bermanfaat. Bila maksud kita tuntut ilmu sini, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat tu maksudnya semua ilmu lah. Ilmu yang dapat digunakan untuk dunia dan untuk akhirat. Di sini ada dua ilmu yang perlu kita belajar. Ada dua ilmu. Ilmu dunia dan ilmu akhirat. Ilmu dunia ni apa dia? Ilmu dunia ni tentang perkara-perkara yang kita belajar tentang ilmu-ilmu dunia. Sains, kan? Matematik, dan ilmu-ilmu yang lain lah. Yang berkaitan dengan ilmu dunia. Maka apa hukum hukum yang minta ilmu ni? Di hukum minta ilmu ni Imam Nawawi kata hukum ilmu ni ialah fardu, masih juga fardu. Masih juga kewajipan. Menuntut ilmu ni merupakan satu kewajipan. Tetap merupakan satu fardu. Kan? Tapi menuntut ilmu ni merupakan satu fardu kifayah. Fardu kifayah, semua kat tahu dah. Kan? Seorang buat tak payah. Itu yang mudah kita nak fahami dari segi bahasa Melayu. Kifayah ni buat seorang, yang lain tak payah. Atau buat satu kumpulan, yang lain tak payah. Itu kifayah. Kan? Nak mudahkan, nak relate dengan bahasa kita. Kan? Jadi itu ilmu fardu kifayah. Jadi tak perlulah semua nak menuntut ilmu benda tu. Kan? Tak perlulah semua nak mendalam, tapi kena tahu. Nak mendalam, bila nak mendalam ni menjadi satu fardu kifayah. Kifayah, cukuplah seorang dalam kampung kita ni, dalam tempat kita ni, di kampung Keladi ni ada seorang sekurang-kurangnya orang yang tahu tentang ilmu matematik. Kan? Mendalami ilmu matematik, dia boleh ambil sampai peringkat master, peringkat PhD tentang ilmu sains dan sebagainya. Maknanya kita dah ada untuk menjaga Islam. Dengan tujuan untuk nak menjaga Islam. Kalau tak tahu ilmu ni, kita akan mudah dimanipulasikan oleh orang lain. Akan mudah dipengaruhi, orang ni akan mudah nak memperdayakan kita. Tak tahu. Kan? Jadi kita kena ada orang-orang yang banyak ni, orang yang bijaksana. Orang yang berpengetahuan dalam bidang-bidang yang tersebut. Kan? Kita sebenarnya ilmu ini memang pada asalnya dipelopori oleh orang Islam. Kan? Pada asal-asalnya dulu, yang orang yang mengkaji tentang Al-Quran dan akhirnya mencipta benda-benda yang kita semua tahulah. Bila kita duk pekir cerita kepada orang pekan-pekan ni, di Keladi ni pekan lagi lah, Kulim. Kan? Kawasan yang hampir dengan bandar Kulim, maksud orang hebat-hebat lah. Kita payah cerita dah benda-benda macam ni. Kita nak kenal siapa Al-Farabi, siapa Al-Khawarizmi, kan? Siapa dia Ibn Sina, kan? Semua ahli-ahli falsafah, ahli-ahli orang hebat ni. Dapat mencipta macam-macam lampu yang kita guna hari ni, kan? Mikrofon yang kita guna hari ni, jam yang kita guna hari ni, alat telekomunikasi yang kita guna hari ni, kamera yang kita guna hari ni, semua ni hasil ciptaan daripada asal orang-orang sarjana-sarjana
Yang juga satu filem Hindi, filem Hindi ya. Kan? Tengok filem Hindi, ustaz tengok filem Hindi oh. Tentang apa? Apa tentang dia pun nak cipta. Nak cipta ni apa dia? Nak lancarkan roket ke bulan ke Marikh kan. Cerita tentang anak dia tu belajar Al-Quran, pegang Al-Quran. Mak ayah dia marah tu tengok dia dah sikit mula-mula tu kan, tentang ada anak dia sokong. Anak dia sokong mak dia supaya teruskan pengkajian. Anak buat. Dia cerita tentang memang dalam Al-Quran ada benda-benda ni. Kan? Dalam Al-Quran ada cerita tentang nak manusia ni boleh boleh kita nak tembusi sana kan, nak tembusi alam boleh kan. Ya Allah Taala sebut kalau kamu mampu. Macam ayat dia dalam surah Al-Waqiah tu kan. Allah saya tak ingat. Tak pernah mai. Jadi kalau kamu mampu, pergilah kamu, Allah Taala kata pergilah kan. Dan sebenarnya kamu tak mampu illa bisultan. Melainkan dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ingat, kita buat kerja apa pun, walaupun kita mampu boleh nak menembusi alam semesta ni, nak menjelajahi di planet dan sebagainya, tempat yang paling jauh. Antara tempat-tempat yang jauh, bukan paling jauh. Tempat yang jauh daripada bumi kita ni nak naik ni. Pada pemikiran kita memang tak boleh. Orang-orang dulu fikir memang tak boleh. Okay? Kita fikir memang tak boleh. Tapi, pergilah Allah Ta'ala kata. Pergilah. Kalau kamu mampu. Ingat, kamu tidak akan pernah mampu illa bisultan, melainkan dengan kuasa Allah Ta'ala. Melainkan dengan keizinan, kekuatan Allah Subhanahu Taala. Allah Ta'ala bagi tak? Bagi. Melainkan kita buat keusaha dan bagi kita orang Islam ni kena fikir itu semua Allah kekuasaan, bawah kekuasaan Allah Subhanahu Taala. Boleh pergi sana, nak pergi mana-mana pun. Tapi kita kena fikir dalam diri kita kena ada iman. Mestilah beriman, kita dapat sampai mana pun bukan hasil pada usaha kita sebenarnya. Bukan kekuatan kita sebenarnya. Itunya semuanya lah kekuatan kepada kuasa Allah SWT. Ini semua memerlukan kepada ilmu. Ilmu semua kepada ilmu. Jadi, tak kita tadi, ilmu fardu kifayah, ilmu dunia sini ialah ilmu fardu kifayah. Kena belajar. Kita kena ke depan. Kita kena lebih dahulu menguasai daripada orang lain. Sebab apa? Sebab dalam Al-Quran tu ada benda-benda tu. Dalam Al-Quran ni ada benda-benda tentang ilmu-ilmu, tentang keduniaan tadi. Jadi, bila kerana ada dalam kitab kita, kita yang sepatutnya kena kuasai. Bukan orang lain. Tapi hari ni ilmu itu telah diambil. Telah diambil oleh orang lain dan dijenamakan dengan jenama mereka. Sampai mereka gunakan kelebihan ada untuk merosakkan kita. Gunakan telefon bimbit yang ada ni supaya nak rosakkan anak-anak kita. Orang nak rosakkan bukan anak kita sini kita balik kan. Duduk sedap-sedap maghrib kita kan. Tanpa buat apa. Ni rajin baca. Tak senang tengok habis waktu. Kan? Baca benda. Main. Kadang-kadang benda-benda ni menyebabkan kita rasa masa tu berlalu terlalu cepat. Masa tu terlalu cepat, betul tak? Hari ni kita fikir yang buat masa cepat sangat tak? Masa cepat sebab masa kita menumpukan pada benda lain. Menumpukan benda-benda yang lain. Menyebabkan kita rasa cepat. Sebab tak sempat nak buat benda-benda yang berfaedah. Kita ralik dengan benda-benda yang tak sepatutnya. Lepas tu jadi lain cepat. Masa kita rasa cepat. Memanglah kita tak nafikan bahasanya di akhir zaman ni memang masa cepat. Antara salah satu faktor yang kita nampak rasa itulah. Faktor masa kita tu, masa kita terbuang tanpa kita sedar. Tak sedar. Kan? Dulu kita buat kerja, banyak kerja terlibat. Sebab kita tidak dilalaikan. Hari ini kita dilalaikan sampai kita lupa. Galik. Bukan kata hari ni, dulu pun kalau kita dok main dulu, zaman dulu main dam. Orang galik dengan main dam, main carom, kan galik. Tidak masa habis. Bini suruh pergi keluar pergi beli belacan. Sampai kedai, kawan kata main duduk singgah lu, main satu round lu, kan. Singgah main satu round lu. Bini aku suruh beli belacan ni, nak buat sambal nak makan tengah hari. Asal jatuh dulu ni nak habis ni, sambung sat aku nak balik ah. Aku main tadi lagi. Bini aku suruh beli belacan tak? Sambung sini aku dah setengah jam dah sini ni. Tak sedap setengah jam dah. Sambung sat. Dia pun kalut juga nak balik rumah dia. Bini semua dia main awal sikit kan. Main awal sikit. Kemudian kalau duduk pula dia pun sambung pula.
Sama-sama sedap-sedap dah sejam kan. Tengok-tengok bini turut main. Dulu telefon tak ada. Kan? Nasib baik kan. Macam tu kita dia ralik dengan masa. Sebab tu dalam Islam, Islam membolehkan, mengharuskan kita berhibur, boleh menghibur. Tapi salah satu perkara yang tidak dibolehkan kita berhibur itu ialah kerana kita ralik tu. Kita ralik. Kalau kita tak ralik tak apa, boleh. Tak ada salah. Ralik dengan kita ralik dengan masa solat kita sampai kita lalai, masa dengan keluarga kita ralik habis ralik. Jadi itu benda nak abang kata, benda-benda sini ilmu Islam ni telah diambil alih orang-orang kafir dan akhirnya mereka menggunakan kelebihan yang kita ada dulu untuk nak merosakkan orang Islam sendiri. Untuk nak merosakkan kita. Jadi terkebelakanglah kita pada masa itu. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Dan yang satu lagi ialah ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain ialah ilmu agama macam kita doa ini. Kita sedang belajar sekarang ni. Kita nak mengetahui tentang perkara-perkara akhirat, nak mensahkan, nak memperbaiki diri kita, nak memperbaiki akidah kita, nak memperbaiki ibadat kita. Itu termasuk dalam ilmu fardu ain yang mesti setiap orang kena tahu. Setiap orang mesti tidak bahasa Arab sebut la budda. Ingat bahasa Arab satu perkataan la budda jadilah hari ni kan. La budda maksud dia tidak mesti. La budda. Jadilah hari ni satu perkataan dia bahasa Arab. Tidak dapat tidak, setiap orang kena tahu, wajib. Ni kata talabul ilmi faridatun ni. Faridatun 'ala kulli muslimin. Ni orang kata faridatun 'ala kulli muslimin, fardhu ain ni ialah ilmu yang tadi. Supaya nak mensahkan ibadat kita ataupun nak memperelokkan ibadat kita, nak mensahkan akidah kita ataupun nak memperelokkan ibadah kita, nak memperkukuhkan akidah kita. Ilmu ini ilmu fardhu ain. Semua kena belajar. Tapi berapa ramai orang yang ambil tahu hari ni. Nak mai tadi pun kita lalu lagu kedai makan, orang masih lagi ramai duduk satu baris dengan orang bukan Islam. Waktu orang azan, waktu maghrib orang azan masih lagi duduk di kedai makan. Kita bersangka baiklah. Mungkin dia buka puasa kat kedai. Kan? InsyaAllah. Tapi andai kata bukanlah yang begitu, kita kena sama-sama sedar. Pasal itulah hakikat dia. Kita duduk sebaris dengan orang Cina makan masa tu sama dengan kita juga. Jadi tak ada beza antara kita orang Islam dengan bukan Islam. Jadi kan. Jadi benda macam tu. Itu semua apa? Sebab ilmu. Ilmu. Kemungkinan sebab ilmu dan hidayah. Sebab ilmu. Tak ada ilmu. Tidak dibuka hidayah supaya nak waktu maghrib kita siapkan diri kita untuk kita datang ke masjid, duduk sebentar. Ta'al bina nu'minu sa'ah. Duduk sebentar, kita beriman seketika. Kita duduk sini beriman seketika, dengar ilmu-ilmu supaya kita boleh memantapkan akidah kita, memantapkan pengetahuan kita, memantapkan kita punya sahsiah kita, peribadi kita dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benda ni kena ada. Benda ni kena ada ilmu fardu ain. Jadi sebenarnya kalau sebut ilmu fardu ain ni, Allah Taala sebut falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumuhum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Allah sebut dalam surah At-Taubah. Dia kata, oleh itu hendaklah keluar sebahagian sahaja daripada setiap puak di antara mereka supaya orang-orang yang tinggal itu mempelajari secara mendalam ilmu yang dituntut dalam agama. Ilmu fardu ain. Ilmu dituntut dalam agama ialah ilmu fardu ain. Kena, kalau dalam kampung kita ni kan, sekurang-kurangnya keluar mendalami ilmu. Kita ni mengetahui ilmu. Kita ni ketahui ilmu. Tahu ilmu semayang macam mana kan. Semayang ni rukun semayang berapa, nak semayang macam mana, kita tahu waktu secara asas untuk kita nak belajar, nak lakukan ibadat. Tapi dalam ramai-ramai ni masih kena ada juga orang yang keluar menuntut ilmu. Keluar menuntut ilmu
supaya memahami secara mendalam ilmu, kemudian liyatafaqahu fid din. Liyatafaqahu fid din, salah memahami agama, faham dengan sungguh-sungguh agama ni. Kan? Faham sungguh-sungguh agama ni. Kita sekarang kita hanya tahu dalam mazhab kita sembahyang macam-macam ni. Jadi orang yang keluar ni, orang yang kita kena hantar untuk ilmu ni, orang yang faham agama. Dia tahu habis dalil dia kok mana, kok ni kok ni. Jadi ni supaya boleh tahap orang yang boleh mengeluarkan fatwa dan sebagainya. Kan? Kena ada lah juga orang macam tu, kita kena ada. Kan? Kemudian sebab apa dia pergi belajar ni? Kan? Waliyunziru qaumahum. Kan? Supaya apabila dia balik esok bila minta ilmu, waliyunziru qaumahum, supaya mereka tu dapat beri peringatan. Beri peringatan dengan ilmu yang mereka ada ni. Kan ilmu agama yang mereka tuntut di luar ni, secara mendalam ni, balik esok waliyunziru qaumahum, untuk mereka tu beri peringatan. Bukan waliyu'allimun, bukan mereka ni balik mengajar. Kita hantar mereka ni pergi mengaji, kemudian kita balik esok supaya mereka ni balik waliyunziru, balik bagi peringatan. Pakcik sembahyang ni salah. Kan? Abang sembahyang ni salah. Berani nak tegur. Kan? Pakcik buat macam ni salah ni, sukuh agama. Kan? Tak jalankan hukum Islam ni salah. Buat macam ni benda tak betul. Dia berani tegur. Kan? Kita nak tegur kadang-kadang tak berani noh. Kan? Kita nampak orang masuk masjid. Ni saya tegur sikit ni. Kan? Kalau nak bagi tahu lah kadang-kadang. Orang alhamdulillah hari ni anak-anak muda kita bagus lah. Bagus je, ramai juga yang suka main semayang. Berhenti semayang pergi ke mana-mana kan, pergi naik motor jalan-jalan ride ramai-ramai kan. Kemudian berhenti semayang ataupun pergi kerja dengan pakaian yang layang kotak, tak apa masalah. Pakaian busuk-busuk tu tak salah, masuk semayang tak masalah. Janji tak najis. Semayang. Kemudian singgah semayang pakai seluar jin. Pakai seluar jin. Ni nak tegur sikit lah. Kalau ada anak-anak muda kan, anak-anak kita pakai seluar jin. Kemudian trend kita sekarang ni, baju dia parah-parah dengan seluar. Kan? Parah-parah seluar. Jadi banyak kali dia tegur, dia tengok ni alhamdulillah. Kemudian seluar tu bila kita pakai, kita angkat ni masa kita berdiri tu memang dia nampak okey naik di atas. Kemudian bila kita tunduk, seluar tu dia akan turun ke bawah. Belah belakang akan turun ke bawah. Maka tersingkaplah bahagian aurat. Baju pun naik atas jadi buka kan, bukan tu. Kan? Jadi bukan tu. Baju ke atas, seluar ke bawah. Jadi nampaklah bahagian aurat. Jadi sembahyang tu dah tak sah. Sebab apa tak sah? Sebab terbuka aurat. Jadi kita kena tegur. Hak duduk belakang ni kena tegur. Kan lepas sembahyang tu, kita perasan. Bahkan kosyok saya terang langsung, orang depan tak tengok langsung kan. Saya kosyok, maksud sembahyang kosyok. Tak tengok. Pejam mata nak kosyok. Sampai tak tengok orang depan. Kan. Sudah sembahyang lagi. Kan. Sudah sembahyang tu tegur. Beritahu. Salah ni bagi sembahyang lain. Sembahyang lain. Ini sembahyang lain. Jadi kita kena tegur, kena berani tegur. Dah beritahu depa, kena ada hujah kita lah. Kan benda ni tak boleh. Kan sembahyang nampak aurat dah kira batal, sembahyang lain. Kan. Jadi ada setengah orang yang kita tegur, dia terima. Kan? Oh tak apa sembahyang, terima kasih. Ada setengah orang, terima kasih. Pergi keluar tu. Tu Allah, tak apa kita tegur dah. Itu kita punya kewajipan kita waliyunziru kan, supaya kita memberi peringatan. Itu dah lepas. Tapi ada juga orang yang jenis tu, tak payahlah macam mana kan. Jadi kita fikir alhamdulillah terlepas aku, itu abang dia. Kita doa mudah-mudahan dia akan terbuka hati seketika nanti. Satu ketika nanti kita doa macam itulah. Jangan bersangka buruk nah. Jangan sangka buruk. Kalau kita nak dakwah jangan sangka buruk. Tengok tak apa. Ya. Majilah hati kita bersombong. Amal hati kita bersombong. Kita fikir ni tak apa. Kan kita fikir doalah kat dia. Jangan sampai kita main perasaan yang lain kan. Main perasaan yang lain. Kena jagalah hati dalam bab hati. Hati ada saya mungkin ada sesi ustaz lain boleh cerita tentang tu. Macam malam ni ustaz Ustaz Nasran. Azhan, Ustaz Azhan pun ngajak kita tentang tasawuf kan.
Dia hajat atas hati. Jadi dengar di serta macam mana tentang hati kita bila kita nak berdakwah, bila kita tegak orang tak dengar nasihat kita, apa kita perlu buat. Kemudian dalam hati kita tu masa kita nak tegak orang pun kita kena bersih hati kita dulu kan dengan niat ikhlas kita. Itu kita kena belajar dalam ilmu buat sesuatu yang lain lah. Dalam kita yang lain. Baik. Jadi tuan-tuan muslimin yang semat rahmatullah. Jadi kita sambung sikit lagi. Tentang yang dikata dalam ni. Dia lari lah. Dia tahu lah. Okey, baik. Jadi Imam Nawawi kata, Imam Nawawi Al-Jawi ni bukan Imam Nawawi yang Imam Nawawi yang pengarang kitab Majmu' ni. Imam Nawawi Indonesia. Dia kata, maka pada hakikatnya dia tengah mencari syurga dan redha Allah SWT. Orang yang mencari ilmu ni, orang yang mencari redha Allah SWT. Sebaliknya, siapa yang ingin melakukan maksiat, pada hakikatnya dia sedang menuju neraka dan akan mendapat murka Allah Subhanahu Wa Taala. Betul lah. Benda kita tak payah nak abang apalah. Kan orang yang buat maksiat ni memang dia melangkah menuju pada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata lagi, sesungguhnya seorang yang menghadiri majlis ilmu walaupun tidak mampu menghafaz dan memahami ilmu tersebut dengan sempurna. Orang yang mengaji ilmu, yang duduk dengar dan dia bela, tak tahu sebab apa? Sebab dia jarang main sekali-sekali tu dia tengok mengaji hak tinggi tu kan. Jadi bela duduk, apa ustaz ni habaq ni. Tak apa nak faham. Tak apa, duduk dia kata kan. Dia kata maka pada hakikatnya dia telah orang yang menghadiri majlis ilmu walaupun tidak mampu menghafaz atau memahami ilmu tersebut dengan sempurna, nescaya Allah Ta'ala akan mengasihinya dan menganugerahkan padanya 7 macam keramat. Ada 7 kemuliaan. Keramah ni 7 kemuliaan. Orang yang main majlis ilmu, duduk saja. Kan? Dia tak kerti, tak faham apa. Duduk, lengu saja. Tak apa. Dia kata, Allah Ta'ala kata akan bagi 7 kemuliaan. Yang pertama, dia memperolehi keutamaan sebagai penuntut ilmu. Dia main menuntut ilmu ni tak tahu apa, dia dapat keutamaan dia. Seperti mana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu disebut, man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Cukup. Dia main tak tahu apa, duduk belenggu ni. Allah Taala kata, Nabi kata apa? Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Ta'ala akan mudahkan baginya jalan ke syurga. Duduk dia main jalan sini, susah nak menuntut ilmu ni kan. Nak menghadapi jiwa yang memberontak. Kalau aku duduk di rumah hari ni, hari apa? Hari ni hari Ahad, hari ni hari Senin. Malam ni mungkin ada apa-apa boleh aku tengok kan. Duduk di rumah boleh makan anak-anak isteri, anak-anak balik dia main sini kan. Aku duduk di rumah syok anak. Nak lawan perasaan tu. Nak main ni memang susah. Menuntut ilmu ni kena mujahadah. Allah Nabi kata, siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan bagi jalan dia mudah ke syurga. Itu dapat dah. Untuk menuntut ilmu dia tak abang. Main menuntut ilmu, faham ke tak faham, tak kira lagi. Hamai faham ke, hamai mengantuk, sengguk-sengguk ke, ustaz tak tanya dia jawab dah. Kan? Hamai faham kan? Tengok. Jadi tak kisah tu. Janji menuntut ilmu, Allah Ta'ala kata, sahhalallahu lahu tariqan al-jannah. Kan? Allah Ta'ala akan mudahkan jalan dia ke syurga. Kemudian sebelum disambung lagi, wa man ijtama'a qauman fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa khaffatuhumul malaikah wa zakarahumullahu fi man 'indahu. Dia kata apa? Tidaklah satu kumpulan berkumpul dalam sebuah rumah di antara rumah-rumah Allah dalam masjid membaca kitab Allah, yakni Al-Quran, dan mempelajarinya sesama mereka, melainkan Allah akan turunkan kepada mereka sakinah, ketenangan. Duduk dalam masjid, dalam surau, duduk kita baca Al-Quran, kita baca kitab-kitab Allah, mentadabbur Al-Quran, kita baca-baca ilmu-ilmu dalam masjid ni,
Melainkan Allah Ta'ala akan turunkan ketenangan. Dia terasa tenang dari kita. Akan rasa tenang hati kita. Bila kita ni, Allah Ta'ala janjikan macam tu. Diliputi ke atas mereka rahmat dan dinaungi oleh malaikat. Serta Allah SWT akan menyebut nama mereka pada malaikat yang berada di sisinya. Jadi mereka sentiasa, Allah Ta'ala sentiasa menyebut nama mereka. Malaikat-malaikat pun akan berzikir pada mereka. Dan hadis lain, orang yang datang menuntut ilmu ni, Nabi kata, sungguhnya malaikat akan wa anna malaika la tadau ajnihatahu lima ridha liman sana'a. Malaikat akan meletakkan sayap dia, menghamparkan sayap dia, memayungkan sayap dia ke atas orang minta ilmu ni. Sebab redha dengan apa kita buat. Maksud dia, malaikat rahmat, letakkan payung rahmat pada kita. Dan dalam hadis yang lain sebut, semaya kita jalan nak menuntut ilmu ni, Nabi kata, sungguhnya haiwan-haiwan, ikan-ikan di dalam sungai, dalam lautan, di dalam air akan mengistighfar pada kita. Pohon-pohon, pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan akan istighfar kepada kita. Sebab apa? Sebab kita jalan menuntut ilmu. Dia kata bukan menuntut ilmu kita faham tak faham lagi. Itu baru menuntut ilmu. Baru menuntut ilmu. Kalau kita faham ilmu, kita balik sampai ke orang pula, itu hal lain pula, dapat ganjaran yang lain pula. Ini kelebihan-kelebihan yang hanya orang tahu saja. Di ulil albab. Orang-orang yang Allah Ta'ala bagi kefahaman, main belajar dan dinampak benda ni je Allah Ta'ala bagi supaya kita dapat menuntut ilmu ni, supaya kita boleh beramal pada kita dan juga sampai kepada orang lain, insya-Allah. Lepas ni kita sambung sikit lagi. Kita bagi lagu untuk azan, insya-Allah. Baik, yang kedua antara kemuliaan yang Allah Taala berikan kepada orang yang datang menuntut ilmu ialah dia terhindar dan dijaga dari sebarang dosa dan silap selagi masih duduk dalam majlis ilmu. Kita duduk dalam majlis ilmu ni, setiap malaikat sentiasa mengucap istighfar kepada kita. Kita duduk sini, kita tak kata apa, kita duduk diam-diam,
dengar majlis ilmu, maksud tak ada lah dosa kita buat. Duduk dengar majlis ilmu dah. Kita tidak terlibat dengan perkara-perkara yang melibatkan dosa. Dengar orang baca kitab, dengar ilmu, kita duduk diam, faham kan? Cuba-cuba memahami, duduk diam, itu telah menjadi satu perkara yang dapat menghindarkan kita daripada dosa. Kan? Kalau kita duduk luar sana tak tentu lagi. Kemungkinan kita mengumpat dan sebagainya. Duduk sini, kita dapat dosa. Tapi ada juga duduk majlis ilmu dapat dosa lah. Duduk ustaz duduk ngajak depan, dia pun duduk kuliah belakang. Kan? Tu ada juga pandai style tu. Kan? Depa ada kuliah belakang. Ustaz tu bulan nak pontik tau. Sat kita pontik. Lama sangat dah tau. Sagi-sagi kita pontik kan. Tu ustaz nak kenal lah tu. Kan? Okey baik. Terhindar lah. Kita duduk dan ni tak sembang apa. InsyaAllah. Kan? Duduk dekat-dekat cik kawan. Kan? Tak apa insyaAllah. Kita pontik. Yang ketiga, mendapat cucuran rahmat dalam perjalanan menuju ke majlis ilmu. Macam saya kata tadi, malaikat sentiasa wa hatta hitani fil ma', sehingga menatang-menatang pun di dalam air mengucapkan istighfar kepada orang yang datang menuntut ilmu. Macam sebutkan tadi. Yang keempat, mendapat berkat ketika duduk berhadapan dengan orang alim dalam majlis ilmu. Ini disebut dalam kitab ni juga, dalam tajuk yang kedua tentang duduk dengan ulama. Apa dia kata? Nabi bersabda daripada Luqman, inna Luqman qala li abihi. Nabi SAW kata, alaikum bi mujalasatil ulama. Dia kata duduklah, hendaklah kalian duduk bergaul dengan ulama, duduk dalam majlis ulama, duduk bersama-sama dengan orang alim ulama, kan? Dan mendengarkan ucapan hukama, dengar ucapan-ucapan mereka, kerana Allah Taala menghidupkan semula hati yang mati dalam cahaya hikmah. Sebagaimana dia menghijaukan rumah gersang dengan air hujan. Ini kelebihan kita duduk bersama dengan orang-orang yang duduk dalam majlis ilmu, mendengar dengan kalimah-kalimah yang kalimah-kalimah ilmu, kan? Jadi itu kelebihan dia. Kemudian dalam satu riwayat Nabi kata, jalisil ulama wa sahibul hukama wa khalitul kubara. Dia kata, bergaullah dengan ulama, bersahabatlah dengan hukama, dan bercampurlah dengan orang-orang yang orang tak ada nama sikit, kubara, orang-orang yang besar-besar sikit. Sebab apa? Bukan kita nak dalam hadis bukan nak suruh kita nak ngampu dan sebagainya, supaya kita dapat ilmu-ilmu yang kita nak belajar, kan? Duduk dengan ahli businessman, bukan kita nak nama kita hebat, maksudnya kita nak belajar apa ilmu yang ada lepas. Kita duduk dengan orang-orang hebat, kan? Duduk dengan tok guru. Sebab apa? Sebab bukan kita nak kata dia ambil gambar, nak selfie dengan tok guru, ciprak tengah gambar, cik aku duduk tok guru, kan? Jangan, ni hebat lah, boleh selfie duduk dengan tok guru. Bukan sebab tu, kan? Sebab apa? Kan? Sebab kita nak ambil keberkatan duduk dengan dia. Ada setengah orang macam tu, kan? Dia pergi jumpa tok guru, pergi jumpa ulama, perak tengah gambar. Aku pergi kuliah apa, pergi tengok gambar ya, kan? Lepas tu pergi kot lain. Pergi kuliah kot lain. Tu tak ada cara, kan? Ni duduk memang duduk bersama ulama. Baik. Seterusnya, yang kelima, dituliskan sebagai kebaikan al-hasanat ke atas dirinya selagi mana ia mendengar ilmu yang disampaikan dalam majlis tersebut. Dan yang keenam, malaikat meletakkan sayapnya untuk melindungi penuntut ilmu. Macam saya baca hadis yang tadi, wa annal malaikata la tad'u ajnihataha lidan lima sana'a. Malaikat akan letakkan payungkan rahmat, sayap rahmat pada kita. Dan yang seterusnya, yang ketujuh, setiap langkah kakinya menjadi kifarat penumbuh dosa dan akan menambah kebaikan dan menaikkan darjat dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya sangat tepatlah sabda Nabi SAW kata, man aradad dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa nak dunia kena ada ilmu. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Kita nak masuk dunia, masuk syurga pun, kita nak senang di akhirat pun kena ada ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Nak kedua-dua tu semestinya kena ada ilmu. Jadi semestinya kita nak dua-dua, ilmu kita, dunia kita nak, akhirat kita nak. Sebab itu kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nak dapat benda ni la budda illa bil ilmi.
Nah, tak dapat tidak melainkan kena ada ilmu. Nak dapat dunia, nak dapat akhirat kena ada ilmu. Nah, tak ada ilmu tidak akan mencapai apa yang disebutkan tadi. Dan yang seterusnya, jika demikian halnya disebut dalam kitab ni, adakah sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu? Ada dah benda yang lebih mulia daripada ilmu, dan sudah pasti tiada yang lebih mulia dan mempunyai karamat luar biasa yang mengatasi penuntut ilmu dan pengamalnya. Tak ada dah. Nah, tak ada dah benda yang ni. Nah, sebab apa? Sebut innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling takut kepada Allah tak ada orang lain, melainkan orang ulama. Ulama ni siapa dah? Orang-orang yang ada ilmu. Nak jadi ulama ni kena orang ada ilmu, kena faqih, kena mendalami ilmu. Jadi tak ada orang lain lah yang takut kepada Allah Taala, yang dapat mendapat kelebihan daripada Allah SWT ialah orang-orang yang mendalami ilmu. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita termasuk dalam apa yang disebut tadi, orang-orang yang sentiasa cintakan ilmu, nakkan ilmu, inginkan suasana ilmu dalam kehidupan kita, dalam rumah kita, dalam negara kita, supaya semua ni kita sebut tadi ni semua dalam keadaan yang diredai oleh Allah Subhanahu Taala. Jadi segala kekurangan dan kelemahan minta maaf banyak-banyak atasnya. Penyampaian yang tidak asal tak sampai maksud dia, minta maaf banyak-banyak di atas sebab kelemahan ilmu yang ada. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma fiqhna fid din wa 'allimna ta'wil ja'alna min ibadikas salihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa